Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan beri kesihatan pada kita, supaya kita dapat lebih menghidupkan malam-malam dan siang daripada bulan Ramadan ni. Manusia ni, dia ada satu sifat dan sikap. Sifat dia adalah cepat jemu dengan satu benda. Dia tak boleh mengadap satu benda tu terlalu lama, atau dia kebiasaannya benda bila ada dekat dia, dia tak apa heran sangat. Sikap dia dan sifat dia macam tu. Dulu, sebelum kita berkahwin dengan isteri kita, kesungguhan kita nak dapat isteri tu dia sangat luar biasa lah. Kalau zaman dulu, hantar surat, bedak 0,5 kilo. Kok dia, bedak habis, bedak di Giant dengan bedak di Tesco tu dia beli, dia buang. Beli bunga lah, beli happy birthday lah, saat-saat mesej makan apa, buat apa kerja tu, duduk kedai apa, duduk buat apa, tu je. Mesej. Zaman WhatsApp tak apa lagi. Zaman kredit tu mesej, duduk mesej kat marker dia tu, boleh beli motor sebiji lah. Banyak sangat mesej. Tapi, bila dia dah kahwin dah dengan isteri dia, perasaan tu dia tak macam dulu lah. Dia semakin lama, semakin suram, semakin lama, semakin seram. Dia kurang lah. Macam kita ada-ada ni kan muslimat lah. Tanya, last sekali suami beli bunga bila? Tak ingat lah, sudah lama lah. Ada sekali kami pergi ziarah jiran lama kami, Cina tu dia mati. Dia belilah bunga. Dia bawa kereta laju, break, bunga tu jatuh. Ada satu kuntum keluar daripada rantai. Dia dah hantar dah kat Cina tu, dia dah bagi duit apa semua balik dah, ada satu. Dia pun tak tahu buat apa daripada buang tong sampah. Abang sayang kat ayang. Tu orang panggil sayang Cina mati. Dia tak tahu nak buat apa kan, bagi. Tu je lah. Setakat nak dapat surprise ke, tak jarang dah. Sebab benda dah dapat, dia pun tak heran ingat lah. Dulu puluh nak macam-macam lah. Kalau Pak Mentua bakal, Pak Mentua bagi syarat sekian-sekian, dia boleh lah. Lautan api sanggup kerenangi. Lautan api jatuh parit depan rumah pun tenggelam, panggil orang. Jadi, biasa dia dapat tu. Dan kita punya penghargaan satu benda tu macam tu juga dia sah kan. Sekarang kita pakai kereta Jentu lah, lama 1995 beli kereta bunak dunia ya. Suami kita nak beli kereta baru, dia beli ya. Dia beli kereta baru, apa-apa lah dia beli kereta baru. Start bila dia beli kereta baru tu, dia punya sayang sangat kereta dia. Hari-hari cuci kereta, hari-hari balik pukul 9 malam cuci, tak otak pun cuci juga. Anak-anak nak naik kereta ni susah dengan dia ni. Bukan ketuk-ketuk macam tu, dah buka kasut kena tampak dua kasut tu. Macam balik Mekah tak boleh ada satu batu pun masuk dalam kereta. Kereta dia macam Kaabah lah. Jangan ada batu. Anak-anak nak makan yang bertakut dalam kereta. Nak makan mami tak boleh, nak makan Twiggies tak boleh, nak minum Dash Lady tak boleh. Muntah pula. Tumpah ni bapak dia kerja marah kan. Susah sangat dapat kereta baru kan. Sampai isteri dia kata, abang, pakai Jentu balik lah. Rasa macam mesra sikit keluarga, jadi seronok, anak-anak kecil-kecil dia pun
Nak pergi mana dengan kereta ayah? Tak maulah nak naik kereta ayah tu. Sebab takut semua jadi susah hati. Kerah, tak boleh buat apa situ. Susah. Dan tu tahun yang pertama lah. Dia main 2 tahun juga tu. Dia tak layan lah. Dia larat lah. Abang ni, abang tumpah ayam. Dia pergi kat ayam tu. Dulu. Tak heran lah. Kalau pergi mandi pantai tu, siap bawa balik pasiak lagi. 2 baldi. Bapak dia tak marah pun. Masuk dalam kereta. Sebab perasaan tu dia sat je. Dia macam appreciate benda tu, hargai benda tu, dia sat je. Dan manusia ni dia macam tu lah. Kalau ada rumah kita ada pokok pelam, rimai pokok pelam ni dia suka jatuh getah dia. Saat-saat jatuh jalan pijak, jalan semua. Potong pokok getah ni, pokok pelam ni. Lepas 2-3 tahun pergi rumah orang tengok pokok pelam, teringin pula pelam. Mungkui dua dekat aku kan. Kau ada rumah yang potong lah dia kata. Sebab bila ada, kita tak layan. Bila tak ada, kita layan. Ini biasa. Ini normal. Budak-budak lebih lagi perasaan dia. Orang besar pun dia macam ni. Dia punya jiwa dia. Manusia ni Allah buat macam tu. Budak-budak lagi ya, tuan-tuan beli mainan nak. Saat tak mau. Lepas tu dia pergi ambil periuk, dia pergi ambil camca, sudi untuk mainan dia. Ambillah mainan apa pun dah lebih dapat juga. Ambil segala cawan apa semua main. Perasaan tu biasa. Tapi dia tak biasa kalau dia tirih atau menitik masuk dalam agama, dia tak okey. Ustaz cerita Ramadan ke cerita apa ni? Salah tak main lagi. Dia baru duk jalan tu. Cerita Ramadan lah, cerita Ramadan lah ni, tajuk dia. Kalau benda tu dia tirih masuk ke agama, dia tak bagus. Dia tak bagus. Saya tanya. Mu'alaf ambil air semayang, dengan kita ambil air semayang, mana hak berhati-hati ambil air semayang? Mu'alaf. Dia bawa masuk Islam kan? Ni muka macam mana ni? Dekat sini, oh dia pun masuk tu, tangan pun betul tertib. Ni macam mana ni, kena gosok ke ni? Itu ustaz kata kena gosok kan? Gosok kaki pun dia baca tertib dia ambil air semayang. Orang yang ajak dia tu lama dah. Dia tu dah masuk dalam dah masjid, dia ambil air semayang tu. Macam tu. Mudah dia ambil semayang. Aku macam teruk sangat. Mu'alaf semayang macam mana? Hati-hati dia. Rukuk macam ni, badan, kaki kena macam ni. Lepas tu kena pacak kaki pelan-pelan. Tomak ni no baik je. Lepas tu doa pun suruh. Sebab doa lepas semayang mustajab, dia pun doa. Kita semayang je lah. Lama orang semayang kan. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia kata, hang cuba doa macam tu dia. Biasa duk minta Tuhan tahu lah yang tu kan, panjang umur lah masuk syurga, tengah masuk neraka semua. Benda biasa je. Jadi kita print balik je. File duk ada, folder pun lama. Print. Buka Word, print balik je, tak ada apa-apa. Hari-hari duk minggu tu kan. Jadi benda tu bila dia masuk dalam agama, dia tak apa bagus. Kita pernah dah pergi umrah. First time pergi umrah. Macam mana perasaan kita bila tengok Kaabah? Rasa macam teruja, terpaku dan terkaku. Kaabah depan mata, selalu duk tengok dekat apa? Dekat handset, dekat poster, dekat TV je. Hari ni Kaabah ni betul-betul depan mata aku. Teruja sangat ni, mutawif tu apa perangai kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam Kaabah tu, nampak-nampaknya hitam tu Nabi Ibrahim buat tu. Dengan Nabi Ismail, daripada habis doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Daripada buat Kaabah yang buat tu Nabi dengan anak dia, mereka still minta Allah terima. Penerimaan Allah tu orang nak main. Dia duduk perangat kita pun jadi macam tak kawan nak pergi tengok Kaabah. Duduk jalan ni, mutawif duduk depan. Inilah dia Kaabah. Mungkin tapak kaki kita ni bersambung dengan tapak kaki tempat ni yang Nabi pernah pergi pijak. Sentimental value. Biasa mutawif tak? Kita pun seronok. Tu bila? First time. Tapi kalau itu umrah kita yang ke-8, macam mana? Kita balik. Betul. Mutawif duduk buat teruk kan? Balik. Bila nak masuk lah. Nabi Ustaz, boleh masuk? Dia macam malas dengan ceramah tu, dia nak masuk lah. Kawan hak sebelah tu, first time tu dia pula buat teruk. Kaabah. Kita dia kata, dia ni bahaya buat teruk kan? Kita mahu dia. Padahal kita tu macam tu lah. Tapi ke-8 dia tak ada apa lah. Nilai tu dia hilang.
Saya bawa dia tu mutawif. Saya bawa nak pergi tengok Nabi kan. Sampai kat Madinah, okay, kita akan masuk sebentar lagi, tengok kat sini ada nama Nabi, tengok sini ada apa tu. Kat atas tu dia tulis jangan angkat tinggi suara pada Nabi. Kita cerita semua view yang kita akan jumpa sebentar lagi. Kita nak jumpa Nabi dengan adab, bagi salam, kita kena tunduk, rasa diri banyak dosa, tak selawat ke Nabi, tak ikut Nabi semua. Habis cerita tu, first time tu semua ni lah. Ada satu jemaah tu dia umrah yang ke-7 ke-8 macam tu lah. Dah habis semua dah. Dia kata saya, Ustaz, yang ni besi ni mereka buat kat mana? Dia tanya. Aku punya cerita pasal Nabi, dia cerita tengok pasal besi. Ukiran tu dia cantik sangat. Ukiran tu yang menarik perhatian dia. Dia tak menarik perhatian tentang Nabi tu dah. Sebab Nabi duduk main lah. Ambil umrah apa semua, pusing main. Assalamualaikum. Tawar wadah, bye-bye, balik apa semua. Macam tu lah. Semua mutawif dia buat kejut kami macam tu ya. Kami dah tahu lah semua benda. Besar tu, dia hilang. Sebab dia kira main kamu, dia tak bagus. Pernah lah pergi Mekah. Pernah lah pergi umrah kan. Sebelah Mekah. Kat Kaabah kiri kanan apa semua Masjidil Haram tu banyak lah kedai lah. Dia jual macam lah makanan ada. Jual tasbih, jual ridak apa semua. Jubah apa semua. Macam kedai tu. Kedai-kedai situ tu. Peraturan Saudi. Azan kena tutup. Dia tak boleh buka. Azan tu dia kena tutup. Azan. Jadi bila tutup, saya tanya kita semua lah, agak-agak lah. Kedai tu dengan Masjidil Haram tu, orang panggil dalam orang putih, walking distance. Orang panggil aku bodoh kan? Dekat lah. Sini pergi Ustaz, macam tu lah. Orang-orang kita macam tu lah. Dekat lah kedai-kedai dia. Bila azan, paling-paling tak lambat, sebelum Iqamah dia kena tutup lah. Tidak polis nanti main serbu lah. Saya tanya, toke-toke kedai, pergi semayang di Masjidil Haram ke semayang kat depan kedai dia? Saya abang, jawapan dia, depan kedai. Dah kan macam tu je. Masjidil Haram. Tahu mana? Sebab kita pun tak selalu cepat. Kadang kita lambat. Kita duduk lari berebut tu dia ni semayang tahun ni. Lagi 4 orang semayang tahun ni. 3 orang semayang tahun ni. Tu kira okey juga. Ada kadang-kadang dia tak ada nak semayang, dengan customer dia tutup kedai. Ada orang kat dalam tu. Dia kata, shh, sampai habis semayang baru kita buka. Kerai dalam tu. Dan ni orang Malaysia ni beli nak belik saja 2 jam. Tak beli pun. Beli tengok tasbih, tengok satu-satu, dia perhati tengok tu. Dah tak balik tak tasbih pun. Tinggal kat kedai nasi Arab tu, tinggal gitu. Beli tasbih sampai 2 jam. Dia kata leceh orang Malaysia ni beli banyak sangat. Dia tutup grill tu, handuk dalam ni. Hang tengok sampai cerah aku nak pergi sembahyang ke ataupun dengan dia tu dalam kedai tu. Tak balik dah. Sebab apa? Padahal Masjidil Haram, Kaabah tu macam mana? Satu benda besar untuk kita. Tapi dia hilang kemuliaan sebab benda tu berlega selalu dekat kita. Sekali-sekala dia mai, kita appreciate dia. Selalu dia mai, kita tak hargai dia. Saya abang satu lagi contoh. Nisfu Sya'ban lah. Bila dia mai, setahun sekali lah. Annually dia mai. Once a year. Sebab dia Sya'ban setahun sekali lah. Nisfu Sya'ban tu maksud dia apa? Mustajab doa. Seminggu sebelum Nisfu Sya'ban sampailah poster ni kat WhatsApp kita. Jangan lupa hidupkan malam ni. Wahabi pun pulun juga yang bida'ah jangan buat. Semua berebut lah hari tu, semua berebut. Sampai Mina, sampai Nisfu Sya'ban. Sampai malam raya nanti ada poster pula lagi. Sebab apa? Mustajab doa, mustajab doa, mustajab doa. Tapi ada satu benda yang kita lupa. Kami malam Jumaat mustajab doa. Sebab bila dia main tiap minggu, kita macam tak apa hargai lah. Tak apa, baby. Kita sekali-sekala je kita hargai. Selalu main tak apa. Seperti tazkirah baru ni, ada satu pakcik tu, bro lah. Dalam 30-an, 40-an duduk atas motor. Saya lambat dah isyak. Masa tu rakaat ketiga lah. Kat 2-3, kita pulang lari masuk semayang. Dia tu duduk duluan. Relax, dia tunggu. Saya tak abang, Aman tak masuk semayang isyak lah. Dan semayang apa? Daripada semayang isyak. Saya pun heran. Tak semayang ke? Dia kata tak apa. Isyak bila boleh semayang? Saya terawih saya semayang. Dia kata. Sebab isyak selalu dia macam tak ada heran lah. Tapi ni bengong ke? Isyak tu fardu kan? Ada. Dia kata tak apa. Isyak selalu ada. Bila orang boleh semayang? Terawih tak kena semayang ni. Tak lah. Aku lambat lah. Ada semayang.
Jadi benda bila selalu ada dekat kita, kita tak hargai dia. Lagi contoh, Nabi Allah Lut alaihissalam, isteri dia, sebelum Nabi Lut ni saya nak cerita. Kita, bila kita duduk dalam Ramadan ni, first day sebelum Ramadan yang kita buat forum 7-8 orang, habis pukul 1 balik mengantuk gila boleh kata makan nasi Arab lah, nasi Arab Syiah lah, apa semua makan. Habis dah, kita macam mana semangat kita sebelum Ramadan tu, berkobar-kobar. Hari pertama Ramadan tu aku nak baca Quran sampai kemek gitu, aku nak semua benda lah. Hari pertama tu hanya yang cakap apa dengan dia, WhatsApp pun tak buka, apa habuk pun tak baca Quran je macam. Tapi lama kelamaan, sebab benda tu selalu duduk dengan kita punya semangat tu dia makin lama makin pudar. Dia rasa macam, mai hari ni cukup seminggu kita puasa, perasaan kita seminggu lepas dengan minggu ni macam mana? Dia kurang. Sebab tu saya kata kalau dia meleleh main ke agama, dia tak bagus. Sebab tu tiap-tiap hari kita buat tazkirah sini, peringat kita balik. Sebab manusia dia suka lupa. Sebab tu tuan-tuan, lori panjang tu, dia tulis kat belakang tu, dia tulis apa? Trailer panjang. Kita pergi cekak baju dia, kita kata, hanya aku bengong, hanya ni Myvi je. Tak payah tulis, aku tahu. Memanglah peringatan. Tuan-tuan takkan tak tahu highway 110. Banyak dia tulis. Banyak 110. Tahu dah. Sebab manusia dia suka lupa. Peringat. Banyak kali kena peringat. Tahu dah. Tang mana port ada kamera kita tahu. Pening daripada sini nak pergi Kuala Lumpur, kita tahu kamera tang mana had laju tu. Tahu. Dia boh kamera di hadapan. Awas. Sebab peringatan. Traffic light pun dia akan habaq. Kat hospital tak boleh horn, dia akan habaq. Semua peraturan dia akan ulang. Sebab manusia dia suka lupa. Tazkirah ni dia peringatan untuk kita. Supaya kita peringat balik banyak benda-benda. Kita tak mau jadi macam isteri Nabi Allah Lut alaihissalam dan isteri Nabi Allah Nuh alaihissalam. Mereka duduk bersama satu orang Nabi, dia hebat lah. Isteri Nabi Nuh tu, suami dia bukan sekadar Nabi. Dia AJK kehormat majlis tertinggi para anbiya. Ada 5 orang. Siapa dia? Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi SAW. Tu 5 anggota majlis tertinggi para anbiya. Suami dia bukan sebarang manusia. Hebat. Tapi dia duduk dengan suami dia, tapi dia masuk neraka. Allahu Akbar. Rugi betul dia. Kata Allah Ta'ala, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Mai aku nak bagi contoh 2 orang yang tak beriman, kata Allah. Isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Kanata, mereka orang ni tahta ibadina salihin. Mereka duduk di bawah lembayung 2 orang Nabi aku yang soleh. Fakhanatahuma, tapi mereka khianat dengan 2 Nabi aku ni. Dan di akhirat esok akan dikatakan pada dia, wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Masuklah kamu bersama orang-orang yang masuk neraka Allah Ta'ala. Kita, kalau dia tu Nabi, kita pengikut dia, kita bangga, hebatlah. Sebab apa? Sebab pengikut kami Nabi, orang tu orang hebat. Tapi isteri dia tiap hari duduk di rumah, ayun baju dekat dia, basuh baju Nabi Nuh alaihissalam, sediakan makanan untuk Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tapi dia ni orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala. Sama macam isteri Nabi Allah Lut alaihissalam. Dia duduk dengan Nabi Lut alaihissalam, tetapi dia informer pada masyarakat hak ada kat luar. Kalau dia pada grup WhatsApp, dia lah admin, isteri dia. Isteri dia informer. Nabi Lut alaihissalam ketika duduk di rumah, malaikat mai bagi tahu kata, wahai Lut alaihissalam, sini semua kawasan black area dah list down dah, print semua buat keluar dah.
memang kami dah pegang dah, list down dah, kampung ni nak kena azab. Jadi hampa semua tolong keluar sebelum subuh. Pagi esok mesti dia kena. Alaisa subhu biqarib. Bukankah subuh sudah dekat? Maknanya bungkus semua barang keluar sekarang. Cuma masa hampa keluar, jangan kalih belakang. Jangan tengok apa jadi kat belakang. Kecuali isteri hang dia akan kalih. Dia akan tengok. Biar dia tengok hampa jalannya. Semua apa yang akan berlaku, malaikat dah bagi tahu dah kat Nabi Lut. Nabi Lut salam keluar. Ketika malaikat main habaq benda ni, isteri dia pergi habaq dekat semua orang. Oi, ada markah sempoi ganteng. Six pack ada kat rumah aku mai. Orang mai di rumah Nabi Lut, tengok kok tingkap tu. Woi, nanti dia duduk kat ujung tu aku punya. Dia duduk booking. Padahal itu malaikat. Siapa habaq dia ni? Isteri Nabi Allah Lut alaihissalam. Dia tak ikut suami dia. Dia geng dengan depa hak ada kat luar tu. Bila Nabi Lut kata jom kita keluar, Allah nak turun azab, dia suami kata ikut bila jalan. Tapi bumi tu dikorek oleh malaikat, diangkat, diterbalikkan. Masa angkat tu bunyi pelik lah. Korek bumi tu pelik bunyi. Aku tak tahu bunyi apa. Nabi Lut pesan ke anak-anak dia semua, jangan kalih. Apa jadi pun jangan tengok belakang. Isteri dia, yalah semua belakang tu semua geng-geng dia. Sekali dia buat barbecue malam semua. Dia duk panggil, tolong kami. Dia kalih dia. Kalih tu terpaku. Dia tergamam tengok. Kawan-kawan dia duduk ni atas ke tu. Lepas tu terbalik. Balik tu jatuh. Jatuh. Takut lah dia. Tak, yang tu pun dah azab dah, mati dah. Bumi tu dihempap. Maksudnya dah mati dah. Lagi kena kot. Percikan bumi tu yang pecah apa semua tu kena ke isteri dia. Sebab isteri dia tengok awal-awal tadi tu. Dia berhenti sampai kena azab. Dia pun mati juga. Akhirnya ditakdirkan Allah masuk neraka Allah. Kita duduk dalam Ramadan. Maknanya macam ni. Kita mandi kolam, ada dak kecil-kecil tu kan. Ada lebih kurang 1000 dak dia berbubuh kat situ. Kita datang, ambil satu itik buat keluar, tunjuk kat kami. Semua orang tunjuk itik, dia tak ambil itik tu. Dia tak ambil. Padahal dia duduk keliling itik tu. Dia tak ambil. Ramadan, kita duduk dalam Ramadan ni, pahala berlambak-lambak. Allah nak bagi. Pahala macam-macam pahala Allah bagi. Ampun dosa lah, yang tu lah, segala maknika Allah bagi. Tapi dia habis Ramadan, dia duduk dalam Ramadan, dia duduk dengan satu orang Nabi, tapi dia tak ambil faedah dengan Nabi tu. Dia duduk dengan Ramadan, tapi dia tak ambil faedah dengan Ramadan. Ramadan dah habis, Nabi marah. Orang ni memang Nabi dah temper sangat dah habis sabar lah. Nabi doa kecelakaan. Bukan Nabi doa, Jibril doa kecelakaan. Jangan tanyalah level makbul doa Jibril, jangan tanya. Yang aminkan pula, featuring doa tu dua featuring yang hebat sekali. Jibril AS fit dengan Nabi SAW. Jibril AS doa diaminkan oleh Nabi SAW. Nabi ni kan jadi marah orang. Di sini tak erti marah orang Nabi ni. Bayang di Taif, dia berpukul dia gila-gila, Nabi SAW kena teruk, baginda SAW kena teruk. Di offer malaikat kata, kami nak ambil 2 gunung, pam tu, biar geng Taif ni semua mati. Mereka jahat sangat. Mereka tak hargai kamu sebagai seorang Nabi. Nabi kita tak ada. Saya buat macam tu, kesian kat mereka. Baik pihak, nanti anak cucu mereka nanti beriman juga. Kalau mereka tak mau pun tak apa. Malaikat tu kata, laqad sadaqa man sammaka ra'ufur rahim. Benarlah orang yang telah benarlah ianya Allah lah yang telah menamakan kamu Ra'uf Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum anittum harisun bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Itu nama Allah. Allah bagi sifat Ra'uf dan Rahim, pengasih, dan Ra'uf ni dia macam pelembut sangat dengan umat dia. Tu sifat Allah. Tapi Allah bagi bahasakan pada Nabi macam tu sifat dia. Nabi yang level macam tu, dia tak teragak-agak nak doa kemusnahan pada orang yang mai Ramadan, tapi dia tak buat apa dengan Ramadan. Memang Nabi marah sangat lah dengan orang tak hargai Ramadan ni. Maka Ramadan yang ada dekat kita ni,
kita gunakanlah cara yang terbaiknya untuk meraih pahala yang banyak dan untuk menghilangkan dosa. Ramadan ni, itu macam saya bagi sahabat, Ramadan dia macam magnet ni main depan kita. Dia berdiri. 30 hari dia berdiri. Kita punya kerja, buka pintu hati kita, bagi keluar semua besi dosa, bagi dia lekat kat magnet tu. Tu yang kerja kita. Buka je hati, bagi dia keluar. Dia parking kat kita 30 hari. 10 hari tak akhir, magnet tu besar, power magnet pun tambah. Kuasa sedutan dosa tu sangat besar. Dia duduk parking depan kita pagi, petang, siang, malam dengan power ditambah hujung-hujung tu. Tiba-tiba Ramadan pi, satu besi dosa kita pun tak lekat kat magnet tu. Yang tu Nabi marah sangat lah. Dia ada peringkat yang orang mula-mula orang sayang, lalu orang jadi bara. Sebab kita dia cakap baik-baik, cakap baik-baik, tak mau dengar kan. Tak mau dengar ke? Okey, tak apa. Memang kena kecelakaan. Kita nak tahu macam mana celaka tak celaka ke apa-apa, kita nak tahu macam mana, biasanya nanti raya. Sesuatu amalan tu, kita nak tahu kita punya penerimaan Allah terhadap amalan kita tu, dua keadaan lah. Bukan keadaan selepas kita buat benda tu. Lepas kita buat amal tu, kita harapkan sangat Allah terima ibadah kita. Mengharapkan penerimaan ibadah ni ada dua dalil. Dalil pertama saya habaq tadi dah. Nabi Ibrahim buat Kaabah dengan Nabi Ismail. Habis dia berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ibadah yang kami buat. Sebab tu lepas habis sembahyang kita kata apa? Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah ibadah kami ya Allah. Dalil dia Nabi Ibrahim doa lepas Kaabah tadi tu. Nombor dua, dalil daripada Al-Quran juga menceritakan anak Nabi Allah Habil, anak Nabi Allah Adam AS yang bernama Habil dan Qabil, masing-masing buat persembahan, pengorbanan mereka. Ada yang bawa kambing, ada yang bawa kibas yang terbaik, dan seorang lagi pula bawa sayap-sayap yang layu. Allah Ta'ala kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah akan terima daripada orang yang bertakwa pada Allah. Maknanya penerimaan ibadah kita itu sangat penting lah. Jadi kita tak boleh buat ibadat macam peribahasa melepaskan batuk di tangga. Janji semayang, janji puasa, Tuhan nak, Tuhan ambil, Tuhan tak mau, tak heran apa, aku bukan macam tu dia tak boleh. Tu tak ada sifat kehambaan. Jadi nak dapat sifat kehambaan kena ada. Jadi kesan Allah Ta'ala terima tu ada kesan tak? Ada. Biasa kita tengok di hujung. Kalaulah kita dah buat benda tu, Allah terima, maka kita akan ada perubahan. Sikap kita akan ada perubahan. Dulu sebelum Ramadan, mulut kita tak apa cantik. Kata ke orang ni, kata ke orang tu. Lepas habis Ramadan, kita menuju ke arah jalan yang lebih baik. Itu tanda kata Allah terima. Dulu tak malas kak sembahyang sunat, baca-baca Quran ni apa semua. Tak apa rancak sangat. Lepas habis Ramadan tu, dia macam masuk khusus. Dia jadi macam ada satu perubahan. Tanda Allah terima puasa kita. Tanda Allah terima. Macam haji lah. Dulu sebelum pergi haji tu, pakai selok pendek lah, apa, moibek tu. Bawa cucu ronda petang-petang, baju pun tak pakai. Pakai selok Hawaii duk ronda cucu tu. Tapi pergi haji, balik mai, tengok kakak dah duk ada kat masjid, surau, kuliah-kuliah pun ada dah. Tu maksudnya Allah terimalah haji tu. Tapi dulu okey je, balik haji pergi selok pendek. Yang tu pelik tu. Tu haji nombor betul ke apa tak tahulah. Tu tanda kata Allah tak terima ibadah kita. Nak tahu kesan di hujung lah. Tapi kesan hujung tu kita mesti bermula sekarang ni. Pengisian yang kita kena buat dengan Ramadan tu, kita isilah apa benda kita boleh isi, sembahyang sunat, Quran dan sebagainya, apa yang kita boleh pulun, kita packkan amalan seharian kita dengan amal soleh. Jadi pastikan kita berada dalam ibadat lah. Kalau kita berada dalam baca Quran, kalau kita ada dalam baca Quran, okey. Kalau tak ada, kita ada dalam ibadat. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat pun tak, buat apa? Berzikir. Zikir pun tak, buat apa? Berdoa. Berdoa pun tak, buat apa? Baca kitab, ulang kaji, murojaah. Maknanya hidup kita ada dalam ni. Kalau kita tak ada dalam 5 ni, kita akan ada benda lain.
Tak ada dalam Quran, tak ada dalam zikir, tak ada dalam tasbih, tak ada dalam muzakarah ilmu dan sebagainya. Kita ada benda lain apa? Duk merapu sembang pasal orang. Dia dua ya. Sama ada hang ke sini atau hang ke sini. Kalau kita strict diri kita duduk di kat satu tempat, dia akan okey. Saya abang, kalau bukan Ramadan, bila lagi? Kalau Ramadan ni kita tak mula nak dekat diri kita, nak buat amal soleh, bila lagi? Nombor dua, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita tak mula nak buat ibadah, tambah kita duduk di sini pula, masa kita memang spend banyak untuk ibadat dan mengaji dan sebagainya, inilah masa-masa yang baik yang kita boleh pulun supaya kita buat amal-amal yang sangat banyak. Itu yang pertama. Yang nombor dua, saya nak bagi tahu beberapa benda juga berkaitan dengan doa. Selalu kita doa, ialah macam saya cerita dulu, doa yang bagus ni ada beberapa situasi masa kita doa ni, masa kita puasa. Satu, thalathun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang Allah tak akan tolak doa dia. Salah seorang, as-saim hatta yuftira. Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Maknanya daripada azan subuh sampai azan maghrib, kita ada kuota khas untuk penerimaan doa. Bila nak doa, bila-bila boleh doa. Tapi kita bila banyak sangat maksud waktu mustajab doa tu banyak sangat, sampai tak tahu nak doa bila, lain tak doa. Banyak kan? Kalau kita ada macam hari Arafah tu lepas asar tu, orang tu puluh lah sebab masa sikit kan. Tapi bila banyak sangat masa, tak apalah sekejap lah, tak apalah sekejap. Macam tu lah habis malam maghrib macam tu, waktu habis gitu je. Maka orang yang puasa, sepanjang-panjang dia puasa tu, subuh, zuhur, duha, petang-petang macam ni, bila-bila pun mustajab doa tu. Yang kedua, mustajab doa ni bila? Apabila lepas kita buat sesuatu benda yang baik, terutama infak fisabilillah. Bila kita derma kat tabung ke, derma online ke mana ke, masa tu kita boleh niat di hati kita, ya Allah, mak aku sakit, bagi dia sembuh. Ya Allah, suami aku tak sihat, bagi dia sembuh. Ya Allah, mak mentua aku baru ni kena gout, dulu tak kena gout lah, sembuh kat dia. Kita boleh doa ketika buat benda baik. Yang nombor 3, ada satu tips saya nak abang dekat kita semua. Tips kita panggil fast track untuk penerimaan doa. Kita doa bagus, tapi ada satu cara yang kita boleh amal, benda tu boleh menyebabkan doa kita lebih cepat diterima Allah. Macam mana doa tu diterima cepat diterima oleh Allah? Ad-du'a fi zahril ghaibi. Doa dalam keadaan orang lain doa kat orang lain yang dia tak tahu pun kita doa kat dia. Contoh, jiran kita sebelah dia sakit dah 2 minggu dah tak boleh jalan. Kita doa, ya Allah, jiran aku ni tak boleh jalan, bagilah sembuh kat dia. Ya Allah, kesian anak jiran aku tak mau sembahyang, bagilah dia sembahyang 5 waktu. Ya Allah, mak lang aku, dia tak tahu kita doa kat dia. Ya Allah, mak lang aku baru buka berniaga, bagilah berniaga dia maju, janganlah bagi orang dengki dengan dia, bagilah dia jadi hartawan muslimah yang rajin derma kat orang. Panjang doa kat orang ni. Bagus je buat doa tu. Bagus. Sebab itu nama dia bijaksana. Sebab apa bijaksana? Kerana setiap kali kita doa fi zahril ghaib, doa dalam keadaan dia tu tak tahu kita doa kat dia, maka apa kita akan dapat? Malaikat akan kata kat kita, walaka mithluhu. Untuk hang pun macam tu juga. Untuk hang pun macam tu juga. Jadi apa yang kita nak, kita minta kat orang. Kita besar hati, bukan selfish untuk kita sendiri je doa. Kita doa untuk orang, Allah. Kita nak kekalkan hidayah dalam diri kita, doa kat orang. Risaulah tuan-tuan, baru ni saya dapat mesej seorang perempuan. Dia kata dia nak murtad, ada bisikan suruh dia keluar pada Islam, suruh murtad. Lepas tu dia kata kat saya, faraid ni tak adil buat naya ke perempuan. Lepas tu dia kata, awak Islam ni buat naya ke perempuan, faraid. Lepas tu kita kena taat ke suami, walaupun suami tu jahat. Kadang-kadang laki jahat,
kena ikut juga cakap dia. Saya rasa Islam ni tak menjamin hak keutamaan perempuan. Dia rumah cakap macam tu lah. Ya Allah, doa kat orang supaya ya Allah bagilah siapa-siapa kita doa, adik aku ke, jiran aku ke, kawan aku ke, tetapkan iman dia, biar mati dalam Islam, kekal dalam keadaan Islam. Selalu baca raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita doa kat orang, Allah bagi adik-beradik ahli keluarga kita, tak ada siapa pun murtad, tak ada siapa pun yang keluar daripada Islam. Bukan setakat tak semayang tu bagus, tak semayang tu pun tak bagus lah juga. Tapi boleh masuk kategori sebab dia masih ada akidah. Masih ada akidah maksudnya satu hari ada ruang untuk keluar daripada neraka. Tapi kalau orang dah keluar daripada Islam, maka tak ada ruang, tak ada hari yang boleh keluar daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita memperbanyakkan doa kepada orang lain. Yang keempat adalah doa ketika turunnya hujan. Inda nuzulil ghaithi, doa makbul. Kerana ini senarai yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar berkenaan waktu-waktu mustajab dan saat dan ketika. Ada hari yang mustajab doa, ada waktu mustajab doa, ada tempat mustajab doa, ada macam hari Jumaat, macam waktu mustajab doa waktu malam, ada juga. Banyaklah doa kriteria dia. Salah satu dia adalah doa yang sangat didengari oleh Allah, itu adalah doa dalam keadaan apa saya faham tadi tu, hujan. Ketika hujan kita bagus kita doa, terutama waktu malam. Malam ni juga adalah salah satu daripada waktu mustajab doa waktu malam. Ustaz tahu mana mustajab doa malam? Bagus juga soalan tu. Kata Nabi SAW bila ditanya ayyud doa yusma', doa mana yang sangat didengari oleh Allah? Kata Nabi SAW, ad-doa fi duburi salawatil maktubati wa fi jawfil lail. Doa di tengah-tengah, doa selepas setiap sembahyang fardu, dan doa ketika tengah-tengah malam. Sebab malam ni line tak sibuk sangat. Kalau internet pun pagi kalau tak boleh masuk, nak isi yang tu, nak isi Google Form tak masuk, page expired lah apa semua dia abang tu, kita buka pukul apa? Pukul 1, 1:30, laju lah, cap. Nak upload masuk YouTube ceramah pun sat je page kita. Sebab waktu tu line tak apa banyak kan. Pagi ni, malam ni tak banyak orang yang bangun untuk munajat dengan Allah SWT. Maka waktu tu kita pun senang. Tak kalut nak pergi kerja, tak kalut nak pergi beli barang, tak kalut dengan anak, tak kalut dengan rumah, tak kalut dengan apa. Tak ada apa. Malam orang tidur. Time tu kita doa. Waktu doa tu adalah sangat mustajab pada Allah Ta'ala. Malam tu bila? Start daripada azan maghrib sampai subuh. Sepanjang-panjang malam. Cuma sebahagian terakhir pada malam sangat-sangat hebatlah. Tapi malam tu saja bolehlah kita dapat peluang mustajab doa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rajin-rajinlah kita gunakan waktu ni untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu lah kita. Bila banyak sangat tak tahu nak berdoa apa. Kalau lepas maghrib kan, doa apa tak tahu. Tak tahu doa lah. Minta lah apa-apa pun tak apa dekat Allah. Allah Tuhan yang maha bagi kita satu benda. Sama ada dapat sekarang, atau dapat lambat, atau ditukar dengan benda yang lebih berfaedah, atau disimpan dalam syurga. Ada 4. Dapat sekarang, dapat lambat, ditukar dengan benda yang lebih berfaedah, dan yang keempat, disimpan di syurga. Doa tak dapat bukan tanda Allah tak sayang. Tak sesuai lagi masa nak bagi. Saya selalu bagi contoh, kita pergi tengok kereta baru dekat pasar raya. Anak kita umur 3 tahun, dia nak sangat kereta tu. Kereta besar, X70.
Bukan C70. Tu motor. X70 dia nak kereta tu. Dia umur 3 tahun. Katalah kita memang orang yang ada duit, kita beli kat dia. Kita balik rumah, isteri kita tanya, isteri kita tengok, siapa main rumah ni? Kita tengok, kita bawa main. Dia, abang beli kereta apa? Beli kereta. Aiman dia kata nak kereta tadi saja beli kat dia. Isteri kita kata apa? Abang ni ketum ke apa? Dia budak 3 tahun, dia tahu apa? Dia main gear tu, jahanam, tuang ayak. Dia bukan bawa kereta. Tak boleh lah anak kita minta, kita kena bagilah. Itu tanda kata mak bapak yang sayangi anak. Tak, kan gitu. Dia nak kereta. Kereta yang sesuai dengan dia lah. Kereta apa? Main nak beli. Kereta hak jenis bawa tu. Motor tu. RM78, 8 kupang. Maidin, YP More. Beli ke dia. Sebab sesuai dengan dia. Kereta ni bila dia dapat? Ada. Bila? Nanti hang umur 20, abah beli kat hang. Abah tak sayang kat cik. Abah beli kat abang. Abah tak beli kat cik. Abang umur 32, aku bagilah kat dia kereta tu. Hang umur 3 tahun, dia kereta buat apa kat hang? Allah tak bagi kat kita, bukan maksudnya Allah tak sayang kat kita. Tak sesuai lagi kat kita. Ada masa Allah bagi. Allah tahu kalau kita dapat, kita jadi ikut lain. Kita nak bisnes kita maju, tak dapat lagi. Orang lain tu up di Facebook lah, apa macam-macam lah. Kita dah tengok lah. Bila bisnes aku nak maju. Tak, Allah tak bagi lagi. Nanti Allah bagi. Ada satu masa, Allah bagi masa kita. Maka, teruskan berdoa. Sebab kata ulama, Allah suka dengan rintihan suara kita. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bila susah lah. Bila kita dah kaya, dah tak ada lah Ya Allah, Ya Allah. Bangun qiyamul lail, tak ada lah. Sebab kalau dengan berniaga lah, maka Allah bagi kita ada hikmah, ada kebaikan. Maka teruskan berdoa di bulan Ramadan. Jadi itulah yang kita boleh buat perkongsian pada petang ni. Waktu ni pun adalah waktu perdana untuk Lena. Jadi tak sesuai nak ceramah lama-lama. Aku pula nak balik jauh. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat. Rakyat pun nak balik Lena. Kita bebaskan rakyat balik Lena, insyaAllah. Okey, satu pengumuman saya nak abang. Di sekolah saya, di sekolah, seminggu last nantilah, sebelum budak-budak balik cuti raya nanti, kita akan buat program nama dia At-Ta'awun. Ta'awun ni maknanya tolong menolong maksudnya. Tapi mudah kita faham, dia macam bakul makanan macam tu lah. Ada lebih kurang 90 budak-budak yang kita shortlist miskin susah ni, nak bagi mereka rasa suasana Aidilfitri lah. Beli kuih raya sikit, pagi-pagi raya lah bancu ayam sedap-sedap sikit ke apa-apa, nak bagi kat mereka. Jadi ada dua cara lah. Satu, boleh bank in terus ke akaun Musalla nanti saya bagi kat Ikmal nanti. Kalau kita nak bank in, masuk situ, tulis kat situ program Ta'awun. Dia punya dekat depan tu lah. Tak lah Ustaz, bank in kami semua lah apa semua. Boleh bagi kat saya wakil tu untuk saya gunakan program. Nanti duit-duit atau sumbangan yang saya dapat semua-semua Masjid Surau ni, nanti tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dekat Facebook Surau Sekolah Musalla Salman Al-Farisi. Boleh buka Facebook, type Musalla Salman Al-Farisi. Ada logo color purple di situ, like di situ. Nanti saya akan update lah terkini barang beli kat mana, bila bagi, siapa dapat, siapa bagi sumbangan apa semua tu. Kita akan habiskan semua insya-Allah untuk bulan Ramadan. Siapa bagi bulan puasa, tak habis. Itu saja pengumuman nak buat kita pada hari ini. Terima kasih untuk petang ni Sekolah Kebangsaan Jelutung, sekolah kat Pulau Pinang. Okey, itu saja. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.